Alhamdulillah, summa alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah apa-apa yang kami tak tahu. Wa zakkirna ma nusina, dan ingatkanlah kepada kami apa-apa yang kami terlupa. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim wa tammim bil khair. Amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa madrasah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah kerana pada malam ni masih lagi Allah kurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya, kesihatan badan, keislaman dan keimanan kita. Mudah-mudahan kita sama-sama diberi panduan oleh Allah untuk meneruskan kehidupan kita yang masih berbaki. Walaupun kita telah Allah kurniakan tahun Masihi yang baru 2024, mudah-mudahan 2023 tadi menjadi muhasabah untuk kita lebih baik tahun 2024 ni. Kerana orang beriman itu sentiasa meningkatkan diri dia, sentiasa mendokekkan diri dia dengan Allah setiap tahun, kerana tahu kan makin panjang usia dia tuan-tuan, makin dokek dia dengan Allah, makin dokek untuk dia bertemu dengan Allah. Jadi macam mana bekalan yang dia siapkan. Mudah-mudahan kita semua sentiasa bersedia insya-Allah. Muka surat 131, iaitu perkara yang ketiga, 5 perkara yang mengiringi 5 perkara yang lain. Ya, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'tiyallahu li ahadin khamsan illa waqad a'adda lahu khamsan ukhra la yu'tihi syukra illa waqad a'adda lahu ziyadah wa la yu'tihi du'a illa waqad a'adda lahu istijabah wa la yu'tihi istighfara illa waqad a'adda lahu ghufrana wa la yu'tihi taubah illa waqad a'adda lahu al-qabula wa la yu'tihi sadaqah illa waqad a'adda lahu taqabbula. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi 5 perkara kepada seseorang melainkan dia telah menyediakan baginya 5 perkara yang lain. Subhanallah, ya. Ini Allah Taala ni murah kepada kita melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan bahawa apa tuan-tuan, Allah mesti beri, Allah wajib beri, dengan syarat apa dia tuan-tuan, dia kena sediakanlah 5 benda. Kan ini telah menjadi perkara yang mana tuan-tuan telah dijanjikan oleh Allah Taala tuan-tuan, sebagaimana kita diceritakan dalam surah Al-Insan dengan inna hadza kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura. Saya selalu sebut benda ni. Kenapa tuan-tuan saya nak ingat? Sebab Allah kata apa tuan-tuan? Ni sekarang ni syurga ni aku cipta untuk kamu sebagai apa? Balasan. Bila ahli syurga masuk syurga. Kan? Wa kana lakum mashkura. Sesungguhnya aku ni teramat bersyukur dengan amal ibadah kamu. Ni kata Allah Taala. Kan, Allah tak perlu kat ibadah kita tuan-tuan, tapi kalau hamba dia buat tuan-tuan, terima kasih dia pada kita tuan-tuan. Dengan apa tuan-tuan? Dengan syurga. Masa kata apa tuan-tuan? Allah sediakan, tetapi Allah nak 5 perkara pada kita. Ini sebagaimana yang disebut dalam hadis ni tuan-tuan. Yang pertama, Allah tidak memberikan rasa syukur melainkan dia telah menyediakan tambahan nikmat. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan? Orang yang rasa syukur tuan-tuan, Allah mesti beri lagi nikmat pada dia tuan-tuan. Tersebab disebut perkataan dengan Allah tidak memberi rasa syukur pada dia tu, melainkan apa dia tuan-tuan? Dia tu Allah dah sediakan untuk dia nikmat. Sebab orang yang bersyukur ni tuan-tuan sentiasa dalam kenikmatan. Walaupun kadang-kadang diuji tuan-tuan, ujian itu pun merupakan nikmat bagi orang beriman. Kan, sebab itulah tuan-tuan, sikit sebanyak yang kita rasa tu tuan-tuan, sebenarnya apa tuan-tuan? Banyak yang menyenangkan,
hanya sikit yang menyusahkan. Itu nama nikmat tuan-tuan ya. Mudah-mudahan kan. Yang kedua, Allah tidak memberinya kesempatan berdoa, melainkan dia telah menyediakan pengabulan doa. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan? Orang berdoa tu pun tuan-tuan adalah hidayah, adalah kemudahan daripada Allah. Baik. Saya baru-baru ni cerita pasal bab haji dengan umrah tuan-tuan kan. Sampaikan saya tengok dalam satu hadis tu tuan-tuan, Nabi kata apa tuan-tuan? Al-hujjaju wal-ummaru wafdullah. Nabi kata, orang yang pergi haji, orang yang pergi umrah ni, dia tu wakil Allah Ta'ala. Kan? Apa maksud wakil Allah Ta'ala? فَإِذَا دَعَاهُ إِسْتَجِيبُ لَهُمْ وَإِذَا سَأَلُوهُ فَأَعْتِيهِمْ. Allah kata apa? Apabila dia berdoa, Allah mesti makbulkan. Apabila dia minta, Allah mesti beri. Maksud kata apa tuan-tuan? Kalau dia sendiri tuan-tuan merebut ruang dan peluang pergi haji, pergi umrah, maka Allah akan bagi itu pada dia tuan-tuan. Apa dia? Makbul doa. Kan sebab orang lain mungkin tak sampai, tak berkesempatan untuk ke sana kerana keuangan dan sebagainya. Tapi ramai orang yang pergi ni tuan-tuan, semuanya Allah beri benda tu. Tapi kadang dia lupa. Kan sampai sana riang bona tuan-tuan. Hanya dapat masa buat tawaf, sa'i, habis-habis. Padahal sepanjang-panjang dia menunaikan umrah tu, berapa 10 hari, 12 hari tu, maka itulah waktu tuan-tuan yang Allah Ta'ala beri makbul doa dia. Malah jangan lupa, bila Allah Ta'ala beri rasa nak berdoa, maka masa tu Allah dah beri dah makbul daripada kita tuan-tuan. Maka jangan, bila Allah bertatangkan rasa tu, janganlah pendek ya. Apa sebab pendek? Macam biasa ya Allah. Janganlah macam tu. Ni pemalih nak mampu semua tuan-tuan, dia doa lah betul-betul. Sampai kadang-kadang lah tuan-tuan, bila dia semayang subuh ni tuan-tuan, kalau dulu ketika boleh tengok peristiwa apa Gaza dia seorang ni tuan-tuan, bila doa kunut nazilah tu orang amin 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 subuh. Ni bila dah tak tengok dia tuan-tuan, bila imam baca kunut nazilah tu amin pun tak nak dia tuan-tuan. Dia nak kena tengok agak padahal tuan-tuan sekarang ni masih lagi berlaku serangan kepada Gaza ni tuan-tuan. Cuma kita ya dihalang daripada tengok. Kan tak dapat beritahu benar tuan-tuan. Subhanallah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita tersenanglah tuan-tuan ya. Allah berilah kesenangan pada mereka. Yang ketiga, Allah tidak memberikan kesempatan untuk memohon keampunan, melainkan dia telah menyediakan baginya pintu keampunan. Ingat, setiap kali istighfar kita tu tuan-tuan, satu keampunan untuk kita setiap kali satu istighfar yang kita sebut. Kerana apa? Dimudahkan oleh Allah. Dan yang keempat, Allah tidak memberinya kesempatan bertaubat, melainkan dia telah menyedia baginya pintu penerimaan. Ingat, beza istighfar dengan taubat ni lain. Ulama kata istighfar ni kenapa tuan-tuan? Kesukaan hati. Kan walaupun dia ni tak tahu dia berdosa ke tidak tuan-tuan ya. Tapi taubat tu apa dia tuan-tuan? Taubat tu apabila dia melakukan dosa. Kan? Itu sebablah tuan-tuan, kalau kita tengok tuan-tuan, dialog Nabi dengan iblis tu tuan-tuan. Bila dia ajak berbincang benda tu tuan-tuan kan. Bila saya tengok bila Nabi SAW bertanya tuan-tuan kepada iblis tu, dia kata apa? Apa yang menolak tipu dayamu wahai iblis, kata Nabi kan. Maka iblis pun jawab dengan rendah diri tuan-tuan. Dia kata apa? Jika buat dosa, maka cepat-cepatlah bertaubat. Kerana Allah, bertaubat kerana Allah. Menangislah menyesal akan perbuatannya. Apabila dia marah, maka segeralah ambil air wuduk, maka padamlah marahnya. Ini kata iblis sendiri tuan-tuan. Iblis ni orang tua tuan-tuan ya. Tapi ulama kata orang tua dogil. Orang tua dogil. Dah tua taubat pun tak ingin dia tuan-tuan. Allah panjangkan usia dia tuan-tuan. Suruh dia taubat tak ingin dia tuan-tuan ya. Itu nama orang tua dogil nak mampu nama. Ya pandai lah tu. Dia bagi nasihat pada Nabi. Tapi nak kata macam mana tuan-tuan? Maka sebab itulah tuan-tuan, jangan lupa setiap kesempatan taubat tu ada pintu keampunan. Dan yang kelima, Allah tidak memberikan kesempatan untuk bersedekah, melainkan dia telah menyediakan baginya orang-orang yang menerima sedekah tersebut. Ini semua kita maklum tuan-tuan. Baik. Berkaitan dengan perkara yang pertama. Terima kasih ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur. Ni ayat ni kita biasa doa tuan-tuan ya, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambah
nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku amat berat. Ini janji Allah sendiri dalam Al-Quran. Untuk siapa tuan-tuan? Untuk orang yang bersyukur. Baik. Berkaitan dengan perkara yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankanmu. Ayat apa tuan-tuan? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kita baca doa tuan-tuan kan. Siapa berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang yang sombong tidak mahu menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dino. Kan? Ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita supaya jangan ikut orang sombong. Yang tak nak doa ni tuan-tuan, orang sombong ni tuan-tuan. Sebab kita diingatkan. Doa yang paling makbul ni bila tuan-tuan? Inda kulli duburi salah. Setiap kali lepas sembahyang. Kan? Kalau ikut daripada hadis ni, ulama kata apa tuan-tuan? Maktubat. Soal apa? Sembahyang-sembahyang yang wajib. Dan sebahagian lain mengatakan tuan-tuan termasuk sembahyang-sembahyang sunat, asalkan sembahyang lah. Kenapa tuan-tuan? Sebab solat itu merupakan apa dia tuan-tuan? Mi'raju ilallah. Kita ni apa tuan-tuan? Naik bertemu dengan Allah Ta'ala. Sudah pasti bila kita naik bertemu dengan Allah, ada yang Allah nak beri tuan-tuan. Sebagaimana Nabi Mi'raj kan tuan-tuan kan? Allah bagi salat. Maka sekarang bila kita dapat solat tuan-tuan, bila kita Mi'raj kepada Allah, sudah pasti ada benda yang Allah nak beri tuan-tuan. Maka semayang jangan dibuat sekadarnya sahaja. Baik. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW biasa berdoa seperti berikut. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu jiwa yang tenang, yang percaya akan perjumpaan denganmu, yang redha akan ketetapanmu dan rasa cukup dengan pemberianmu. Ini antara doa Nabi SAW. Baik, itu sebablah tuan-tuan, banyak-banyakkanlah yang kita ambil doa ni tuan-tuan untuk kata apa tuan-tuan, diri kita. Kenapa? Ini doa Nabi SAW. Baik. Berkaitan dengan perkara yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah keampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ini seolah-olah nak beritahu pada kita tuan-tuan, sesiapa yang mohon ampun ni tuan-tuan, dia tidak ada kata apa tuan-tuan, hijab. Tak ada hijab tuan-tuan ya. Itu sebab asal kita mohon ampun ni tuan-tuan, terus pada Allah Ta'ala. Cuma nak ampun tak ampun tu kerja Allah lah. Tuan-tuan janganlah persoalkan nak tuan-tuan doa kan, nak makbul tak makbul itu kerja Allah lah, sebab Allah tahu bila masa sesuai untuk kita dapat apa kita mohon tu tuan-tuan ya. Bila orang tanya, Ustaz, kalau saya doa umur panjang boleh? Boleh. Kan? Doa umur panjang boleh. Doa mati copet haram. Tu ya. Ya Allah, tak terdaya dah. Matilah dia. Haram hukum Sebab apa tuan-tuan? Seolah-olah kita pula menentukan pada Allah qada takdir kita. Sedangkan qada takdir kita Allah yang tentukan. Ya, qada takdir kita Allah tentukan. Sebab bila kita tengoklah tuan-tuan kan, bila ulama bahas berkaitan dengan bila anak-anak tu tuan-tuan, dia belajar tapi tak dapat sebagaimana tempat dia belajar, cara dia belajar. Mak ayah ni punya marah dan hantar kau tuition mahal-mahal. Sekolah jauh-jauh. Bangang bertingkat-tingkat ke bahasa tuan-tuan. Tak dapat banyak tuan-tuan. Itu satu kata orang apa tuan-tuan? Satu penghinaan kepada takdir Allah Ta'ala tuan-tuan ya. Yo, tak nak terima. Dia tak nak redha tuan-tuan kan. Sebablah tuan-tuan sudah sebut dengan tuan-tuan kan, bila kita ni beriman ni tuan-tuan, beriman pada tahap yang paling rendah sekali apa dia tuan-tuan? Beriman pada Allah. Beriman pada Allah yang lah tuan-tuan, dia mesti ada 3 bab. Apa dia? Kalau ingatlah tuan-tuan ya. Tak sebut tak tidak di sini, kita lupa kan. Dia mesti ada 3 perkara. Yang pertama dia mesti percaya, yang kedua dia mesti membenarkan, yang ketiga dia mesti terima. Redha, itu nama beriman. Tapi ulama kata apa tuan-tuan? Itu beriman tahap rendah tuan-tuan ya. Itu beriman pada tahap paling rendah. Sebab tahap kedua, apa dia tuan-tuan? Menjunjung segala taat, meninggalkan segala kemungkaran. Itu kita kata tahap kedua. Dan tahap yang lebih tinggi apa dia tuan-tuan? Hati dia tu tuan-tuan tak sibuk dengan dunia, kerana sibuk dengan Allah Ta'ala tuan-tuan. Makan ke tak makan dia tak peduli. Yang penting dia tunaikan apa yang Allah suruh. Apa dia? Kerja, cari joki. Tetapi berapa dapat?
Itu ketentuan Allah. Itu nama apa tuan-tuan? Orang yang sibuk dengan Allah Ta'ala tuan-tuan ya. Itu orang yang sibuk dengan Allah Ta'ala. Tapi dia kata apa tuan-tuan? Kalau yang tahap rendah ni kita tak boleh kuasai apa dia? Tak percaya, tak boleh membenarkan, ataupun apa tuan-tuan? Tak boleh terima. Wih, payah tuan-tuan ya. Sebab ulama kata, orang percaya, dia membenarkan, tapi tak terima. Itu nama dia ahli kitab zaman dulu tuan-tuan. Itu nama dia ahli kitab. Kenapa tuan-tuan? Ahli kitab, dia terima Al-Quran. Dia terima Injil, Zabur, Taurat, dia terima. Dan dia benarkan tuan-tuan Al-Quran tu. Kenapa? Dia sebut dalam kitab-kitab tu. Tapi dia tak terima Nabi sebagai Nabi akhir zaman. Rasulullah sebagai akhir zaman. Maka dia jadi ahli kitab. Yang mana tuan-tuan? Yang sosial lagi menyosekkan tuan-tuan. Yang sosial lagi menyosekkan. Sebab tuan-tuan, di sini kita nampak bahawa apa tuan-tuan? Kita kena kuatkan dulu asas iman yang paling rendah ni supaya apa tuan-tuan? Iman yang tangguh yang kedua ni boleh kuat. Nak junjung perintah ni susah tuan-tuan ya. Nak tinggalkan segala kemungkaran ni, oi. Kadang-kadang ada rasa kita boleh, tak apa, sikit-sikit boleh. Ada sikit-sikit tu belum naik tahap kedua tu tuan-tuan. Masih lagi tahap yang pertama tu tuan-tuan ya. Nak boleh 3 benda tu tuan-tuan ya. Baik. Maka Rasulullah SAW bersabda, seandainya kamu melakukan dosa hingga dosa itu menumpuk setinggi langit, berkumpul dia tuan-tuan ya, naik sampai tinggi langit tuan-tuan. Kemudian kamu bertaubat, nescaya Allah akan mengampuni segala dosa kamu. Subhanallah. Itu janji Nabi lah tuan-tuan ya. Itu sebab tuan-tuan, pengampunnya Allah Ta'ala ni tuan-tuan maha luas tuan-tuan ya. Maha luas. Sebab itulah tuan-tuan, ingat setiap dosa tu jangan dilupakan. Tapi apa tuan-tuan? Ditaubat. Dah taubat minta ampun tu jangan ulang. Itu tanda kita melupakan dosa dulu. Ni bukan main lupa tak minta ampun. Tak boleh. Baik. Berkaitan dengan perkara keempat, Rasulullah SAW bersabda pula, 4,000 tahun sebelum dunia ini diciptakan, terdapat tulisan di sekitar arash. Sesungguhnya, aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat, kemudian dia beriman, beramal soleh, dan berusaha mencari hidayah. Nak kata bahawa apa tuan-tuan? Perkara ini tuan-tuan disebut oleh Nabi SAW. Yang mana tuan-tuan? Sebelum ada dunia ni lagi tuan-tuan, iaitu apa tuan-tuan? Telah pun ada arash Allah Ta'ala tuan-tuan ya. Malaikat menanggung arash pun dah ada tuan-tuan. Yang mana tuan-tuan? Allah kata apa tuan-tuan? Aku ni maha pengampun. Aku ni maha pengampun. Kan? Siapa yang bertaubat aku terima. Siapa yang beramal aku beri. Siapa yang cari hidayah aku bagi hidayah. Sebab apa tuan-tuan? Itu janji Allah, sebab Allah sebut dalam Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mengingkari janji dia tuan-tuan. Bila Allah janji, Allah pasti buat tuan-tuan. Begitu juga berkaitan dengan perkara yang kelima, Rasulullah SAW bersabda, setiap orang akan berada dalam naungan sedekahnya hingga dia diadili di antara manusia. Apa maksud ini tuan-tuan? Nak kata bahawa apa tuan-tuan? Bila kita ada atas dunia ni kita sedekah tuan-tuan. Ketika itu tuan-tuan yang sampai sedekah kita pada dia dengan ikhlas, dengan baik tuan-tuan, maka tuan-tuan sedekah itu akan memelihara dia. Tetapi kalau sedekah tu tuan-tuan diberi dalam keadaan dia beri tapi dia cakap juga tuan-tuan. Yang kali kau jual lah, yang pemalih pun lah. Ni kau jual sikit. Yang tu tak berapa sesuai pun lah tuan-tuan ya. Iyo, seolah-olah apa tuan-tuan, sedekah tu nanti manusia pula yang akan sabut di mahsyar nanti. Dia sedekah tapi macam tak nak mau riuh. Tetapi orang yang memerlukan dia akan ambil. Dia akan ambil. Tu buat saya lah baru-baru ni tuan-tuan kan. Yalah kita ni kadang-kadang pun ni lah ada masa pun malas sedekah ni tuan-tuan. Tapi bila saya tengok lah tuan-tuan kan, baru-baru ni saya pergi ke Ion tuan-tuan ya, Ion sama 2 tu tuan-tuan. Kebetulan nak beli barang anak habis sekolah ni. Adalah seorang berada tu tuan-tuan. Dia kata tuan, minta maaf ganggu tuan ya. Saya tahu tuan sibuk dia kata. Tapi saya ni baru lepas grad dan habis ijazah dalam bidang designer apa semua ni kan. Jadi saya ni buatlah design doa untuk Palestin dia kata. Kalau tuan rasa cantik, tuan bolehlah saya jual RM5 scoping. Kalau tuan-tuan tak nak, tak apalah. Saya tengok tuan-tuan effort dia tuan-tuan ya. Walaupun dia tak nak minta saja, badan sihat tuan-tuan ya. Badan sihat tuan-tuan. Tapi dia buat stiker tu tuan-tuan kan. Biar ada doa untuk Palestin dia kata.
Kalau tuan nak, tuan ambil lah tuan. Kan? Kalau tuan tak nak bayar pun tak apa. Dan anggaplah ni jariah daripada saya. Macam ni abang. Saya tak nak ambil sebab saya tengah sibuk ni. Orang uruskan anak, orang ramai tu kan. Tak apalah. Lepas tu bila saya sudah naik kereta tu, saya terbayang tu. Macam mana pula bila orang tadi tu, bila dia mengharap pada kita supaya paling tidak scrapping jadilah berapa sen bana scrapping. Tapi kita ni terasa sibuk ni. Macam mana siapa pakai jap? Apa punya? Kalau nak masuk kereta, pula dia cadah dan tak bagi tadi. Tapi berbeza tuan-tuan ya. Bila saya jumpa dengan seorang bangsa lain lah tuan-tuan ni kan. Bangsa ni saya jumpa di Ayon Nilai pula. Kebetulan awak balik daripada kursus singgah situ sekejap tuan-tuan. Tak ada kotompek singgah lah sekejap. Member orang singgah makan lah maaf pergi. Singgah-singgah tuan-tuan. Parking kereta datang orang bangsa lain ni. Dia kata ni saya ada anak ni nak beli susu. Kan anak saya ni saya kojo tak ada apa tak ada. Member kita. Tak. Pergi. Bila khabar pergi tu. Dia nak macam kata apa? Macam tak puas hati sama kita tak nak mau. Kan? Tapi budak yang jual stiker ni tuan-tuan. Bila saya pandang muka balik ingat tuan-tuan kan. Tak nak bagi tak apa. Kalau abang tak nak bayar tak apa. Abang ambil lah. Ni sedekah saya. Elok ada jalan tuan-tuan. Awak naik kereta awak lah menung. Ayah menyosah dan tak bagi. Padahal tuan-tuan dia tunjuk cara dia tuan-tuan. Dia buat. Ada 3 bentuk. Saya kata bahawa apa tuan-tuan. Boleh jadi kita ni boleh sedekah dengan cara macam tu tuan-tuan. Yang itu antara kita dengan Allah Ta'ala lah tuan-tuan ya. Itu sebab saya memang menyosah betul lah tuan-tuan ya. Ni kali kedua saya menyosah tuan-tuan ya. Bab sedekah ni. Sebab apa tuan-tuan? Bab kita ni. Yalah, bila nguruskan anak-anak tuan-tuan tu lah, dia berampek. Dia berampek tu 2 kiri 2 kanan macam tu lah. Semua nak lari lah kau. Amat tengah beli barang. Kau ramai tuan-tuan eh. Mudah-mudahan lah tuan-tuan dah baik. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang bersedekah dengan sesuatu kerana semata-mata mengharapkan redha Allah, kecuali Allah akan berfirman pada hari kiamat kelak, wahai hambaku, engkau telah mengharapkan redhaku. Maka pada hari ini, aku tidak akan menghina dirimu, aku haramkan tubuhmu disentuh oleh api neraka dan masuklah ke dalam syurga dari pintu mana pun yang kamu kehendaki. Masya Allah. Hebatnya tuan-tuan kuasa sedekah ni tuan-tuan. Mudah-mudahan kita boleh sedekah sikit. Untuk apa tuan-tuan? Diri kita. Bukan untuk orang lain. Walaupun kita beri untuk orang lain tuan-tuan, tapi hakikatnya apa tuan-tuan? Kita memberi untuk diri kita sendiri. Apa dia? Pahala yang tidak terjangkau luwehnya tuan-tuan di hari akhirat nanti. InsyaAllah. Baik. Perkara yang keempat. 5 kegelapan dan penerangnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Hubbud dunya zulmatun wasiraju lahat taqwa waz-zambu zulmatun wasiraju lahu taubatu wal qabru zulmatun wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wal akhiratu zulmatun wasiraju lahal amalu salihu wasiratu zulmatun wasiraju lahul yaqinu. Artinya kegelapan itu ada 5 berserta 5 penerangnya. Nak kata bahawa apa tuan-tuan? Gelap ni tuan-tuan, benda wujud atas dunia ni pun kita nampak gelap dekat mana tuan-tuan. Malah tuan-tuan, gelap ni sering ditafsirkan sebagai benda yang menakutkan tuan-tuan ya. Benda yang menakutkan. Sedangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan kita belajar cara nak khusyuk ni tuan-tuan kan, kalau orang tu orang tadi khusyuk, dia kena sembahyang dalam gelap. Yang disebut oleh Sayyidina Hawa dalam kitab dia tuan-tuan kan, Tazkiyatun Nufus kan. Sebab apa? Bila dia sembahyang, benda lalu terganggu dia. Kekatu pun tu kekatu. Ya. Mandang habislah rumah dan bersepah kopak tu. Maka ulama kata apa tuan-tuan? Saya kata dia pernah sembahyang dalam gelap. Kan? Ataupun apa tuan-tuan, dia kena pejam mata. Maksud tu tuan-tuan, pejam mata tu disunat pula untuk dia tuan-tuan. Sebab apa? Terganggu dia tuan-tuan. Kan? Sebab kita pernah cerita dulu tuan-tuan kan.
Bila dia semayang tuan-tuan, tengok baju orang depan tu tuan-tuan. Baju Marlboro, rokok tuan-tuan kan. Alamak. Dia baca pula tuan-tuan kan. Dia terganggu. Tak boleh tuan-tuan ya. Baik. Nak kata bahawa apa tuan-tuan? Golap ni sering dikatakan benda, tapi tuan-tuan ada masanya golap tu perlu untuk kita. Baik. Artinya kegelapan itu ada 5 berserta 5 penerangnya. Yang pertama, cinta dunia adalah kegelapan, sedangkan penerangnya ialah takwa. Yang kedua, dosa adalah kegelapan, sedangkan penerangnya ialah taubat. Yang ketiga, kubur adalah kegelapan. Ni nak khabar kubur ni tuan-tuan, memang kita poi tuan-tuan, bukan masuk dalam, luar pun gelap tuan-tuan ya, walaupun ada lampu. Sunyi lah tuan-tuan kubur ni tuan-tuan ya. Tapi nak kata bahawa apa tuan-tuan, kita ni takut nak ke kubur tu tuan-tuan, walaupun may time hidup, agak-agak mati je lah tuan-tuan ya. Dihantar dia orang, zumbek dia orang macam tu tuan-tuan ya. Allahu Rabbi, yang tak tahulah kita tuan-tuan ya. Sedangkan penerangnya adalah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah kita akan situ aja tuan-tuan ya. Yang keempat, akhirat adalah kegelapan, sedangkan penerangnya ialah amal soleh. Ingat amal soleh ni tuan-tuan boleh dituai bila tuan-tuan akhirat. Nak nuai amal soleh ni akhirat tuan-tuan. Dunia ni Allah hanya bagi 1 daripada 100. 1 daripada 100. Kenapa? 1 dapat di dunia, 99 Allah bagi akhirat nanti tuan-tuan. Itu amal soleh kita lah tuan-tuan ya. Tapi yang 1 tu pun tuan-tuan, ya Allah, selesor ya tuan-tuan. Selesor tuan-tuan ya. Yang kelima, sirat, iaitu jambatan di akhirat adalah kegelapan, sedangkan penerangnya ialah keyakinan kepada yang ghaib. Ingat, apa maksud ghaib tuan-tuan? Apa maksud ghaib? Kan? Kalau benda ghaib kita khabar tak nampak. Jadi kalau ulama kata kalau kita khabar benda ghaib tak nampak, maksud kata apa tuan-tuan? Benda tak nampak tu maksudnya benda tak ada. Benda tak wujud. Tetapi dalam ilmu akidah, benda ghaib ni apa tuan-tuan? Benda ada wujud tapi tak ada keizinan untuk melihat. Tuan-tuan ya. Itu sebab tuan-tuan, kena apa tuan-tuan? Kena alih kat situ. Sebab kalau kita khabar benda ghaib apa? Tak nampak. Dah. Salah pocong nampak pula tu. Dia pocong benda ghaib dah tuan-tuan ya. Dalam TV nampak tuan-tuan ya. Baru ni rumah nampak lah. Tak apa rumah hantu tuan-tuan. Kat Pilah pun ada, kat Romban pun ada. Anak-anaknya tu nak masuk. Rumah hantu tu. Yang anak awak yang nombor 3 dah melalak dulu sebelum masuk. Jadi bila dia melalak, kita pun tengoklah luar. Habis macam mana ya? Awak bawa lah masuk kan. Dia masuk lah bertiga sama anak tuan-tuan. Lolah lagi. Menyosar dan masuk. Masalahnya rumah hantu tu. Tengok hantu tu, kata lah takut bonar. Dia dalam TV bisa tengok. Di serogah tu, dia kotuk lah dinding tu. Tu yang jadi takut. Oh, dia kata macam tu pula. Yalah. Tapi jadi poin betul lah tuan-tuan ya. Bila anak ni tak nak semayang, kang, hantu tangan tu tiba, kau tahulah kang. Lolah habis semayang. Kau tahu. Allah, baik kita jadi. Rasulullah SAW bersabda, cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Maksud kata apa tuan-tuan? Benda-benda dunia ni tuan-tuan, dia jadi salah bila tuan-tuan, bila dihimpun dalam hati ni tuan-tuan. Bila dihimpun dalam hati ni, sampai terabit tamak, terabit kedakut, kan terabit tak nak bertanggungjawab, terabit rasa apa tuan-tuan, tak nak mengalah, yang jadi bondo yang mulanya tuan-tuan pangkal segala kesalahan. Cuba bila benda dunia ni kita ada tuan-tuan, kita ni beragih, kita ni pemurah, kita ni bertanggungjawab. Apa jadi tuan-tuan? Bukan benda tu akan menjadi sumbu kepada amal soleh. Ia akan menyalur tuan-tuan, ia akan menyalur. Tapi kalau dia jadi sumbu kepada kejahatan, apa jadi tuan-tuan? Kita akan capek mati tuan-tuan. Kita akan capek mati. Sebab apa tuan-tuan? Cakap-cakap orang tu pun tuan-tuan dah tak tahan dah. Apatah lagi dengan bondo-bondo dugaan yang Allah sediakan tuan-tuan. Mana kata bahawa apa tuan-tuan? Berkaitan dengan hadis di atas, Imam Al-Ghazali mengatakan, sebagaimana yang dinyatakan bahawa cinta dunia merupakan segala kesalahan, maka membenci dunia merupakan pangkal segala kebaikan. Maksud benci dunia ni apa dia tuan-tuan? Jangan simpan dalam hati. Jangan simpan dalam hati. Kalau simpan dalam hati tuan-tuan, habislah kita tuan-tuan. Kan?
Sampai dia cinta dunia bona tuan-tuan, sampaikan dia tak kenal benda halal haram tuan-tuan. Itu pun teruk juga tuan-tuan ya. Saya baru ni tuan-tuan, bila ialah anak nak balik asrama cuti 2 minggu, kita buat lagi makan satu kedai tuan-tuan ya. Ambil lah gambar. Lepas tu ada member lah kata, weh, kedai ni sijil halal dah kena tarik. Sudah tuan-tuan. Aduh. Dah kena tarik. Sudah saya kata. Dan makan kat kedai ni sebab apa? Sebab ada sijil halal. Memang kita tengok dulu kan. Tiba khabar tak ada halal. Rupa pula di khabar terbaru dia hidangkan pula arak. Alah paning kalau saya tuan-tuan. Lepas ni khabar rumah jangan pergi ni. Yang kau hajak-hajak ni pergi. Bagi kita pasal kita pergi dulu, bagi kita tak adalah terlalu bona. Masuk kali bola kali ketiga tuan-tuan ya. 2 tahun lepas bila kita tengok makanan dia tuan-tuan, bila tak sijil halal ada 40. Makanan Korea di Malaysia ni yang dia bagi sijil halal. Yang kita tengok. Tiba-tiba tahun ni dia kata tak sijil halal. Bila saya balik tu saya buka memang ya tuan-tuan. Sijil halal telah ditarik balik tuan-tuan. Saya balik. Saya pun seorang lah tuan-tuan. Dia harap janganlah tak bongkar subuh. Tak bongkar subuh dah bondo haram masuk lah ni. Itu risau tuan-tuan, risau. Itu orang saya kata kita memang risau. Sebab apa? Sebab kita tak prihatin. Kita tak prihatin. Tapi alhamdulillah lah tuan-tuan. Panjang-panjang tu minta ampun ya Allah. Kalau bondo ni bukalah mata ni. Sebab yang kita ramai pergi makan tu kan selalu buat kau kedai tu tuan-tuan. Tak selalu nak. Sesekali. Tapi ada dulu satu kedai bila saya pergi. Bila saya makan saya poning tuan-tuan. Saya kalau poning ada 2 tuan. Yang pertama jinak motor banyak mana. Yang kedua adalah dibubuh tuan-tuan benda yang memabukkan. Terus tu memang saya rasa sendiri tuan-tuan. Dan saya blacklist kedai tu tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan orang khabar dekat luar kedai bubuh sijil halal dan saya memang tak masuk lah. Kalau kau nak pergi kau pergi rumah. Kau rumah kau pergi dan tak makan poi loh. Sebab apa? Makan tu sakit kepala, tangkap 3 hari tuan-tuan saya penuh tuan. Saya bimbang tuan-tuan ada ditambah benda yang memabukkan tu tuan-tuan. Jadi saya tak nak lah kata orang apa tuan-tuan terjebak dengan benda-benda macam ni. Tuan saya kata apa? Kalau boleh lepas ni kalau dengar benda tu, kalau nak pergi makan juga kita tengok balik semula. Dia dah mohon ke tidak? Dah dilalui ke tidak? Supaya apa? Kita bukan hanya makan dekat kedai yang mana tuan-tuan yang selain daripada halal, dia ada satu kategori lagi tuan-tuan ya. Dia kata apa? No pork, no drug apa bondo tuan-tuan ya. Tak ada apa babi dan tak ada bondo yang memabukkan. Tu memang dia sebut tuan-tuan ya. Tapi itu tak cukup tuan-tuan ya, tak madai tuan. Tapi alhamdulillah lah tuan-tuan ya, rasa sekali ni alhamdulillah lah belum lagi lah tuan-tuan kau ada tu tuan-tuan. Tiba-tiba dah tak nongah, dah tak balik WhatsApp memang aku kan. Tahu lah tu pokono tu. Makan tu lah. Menakutkan tuan-tuan. Itu sebab kita orang hati-hatilah tuan-tuan. Sebab saya kalau orang Islam ni tuan-tuan, kita siqah tauhid pada dia. Dia orang Islam. Dia semayang dan sebagainya. Tapi kalau yang buat tu hanya orang Islam, tapi tokel dia tuan-tuan. Kan? Dan bila saya pergi untuk kali ni saya nampak ada beberapa orang budak yang biasa saya makan kat situ dah tak ada. Saya pun mula confuse ni apa lah kono ni tuan-tuan. Tapi dia tak tahulah. Balik memang kena tegur. Weh, kedai tu tak ada halal kena tarik. Sudah gatal lah palu saya tuan-tuan. Dah selesai. Dah kenyang. Cik bungkus buat balik. Yang balik rumah tu saya tak makan. Bila orang tengok tu tak makan. Kau macam jujur lah. Takut lah kita, takut. Tuan-tuan ya. Yo, ayam macam tu lah macam kita, tapi kita tak tahu bahan rempah yang digunakan tu. Dia kena hati-hatilah tuan-tuan ya. Baik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu kerana bertakwa kepada Allah, melainkan dia akan memberi kamu sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kau tinggalkan. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan? Walaupun kita tinggalkan sesuatu tu bukan sebab takwa pun. Tapi tuan-tuan memang kita tak ramah tuan-tuan. Memang kita tak ramah. Dia makan tadi lah. Obat halal tak ramah lah. Tapi kalau orang tinggal sebab takwa, maka dia dapatlah takwa tu. Tapi kalau tinggal bukan sebab takwa, maka Allah akan pasti beri lebih baik daripada itu. Apa dia tuan-tuan? Takwa dia makin lama makin meningkat. Sebab apa? Setiap bondo yang kita buat ada jalan kebaikan. Maka tuan-tuan di situ adalah kemudahan dan kelebihan yang Allah beri. Mesti ada tuan-tuan. Baik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila seseorang hamba melakukan dosa sekali
dosa itu akan meninggalkan satu noda hitam pada hatinya. Nama dia nuqtatan sauda, satu bintik hitam. Namun jika dia berhenti dari melakukan dosa, lalu memohon keampunan dan bertaubat, hatinya akan kembali bersih, putih bersih. Sampaikan dalam hadis mengatakan apa tuan? Berkilat tuan-tuan ya. Macam permata tu berkilat. Kenapa? Hanya sebab taubat. Baik. Kemudian apabila dia kembali melakukannya, akan bertambah noda hitam tersebut. Dah bersih, dia buat balik, bentik balik tuan-tuan. Akan bertambah noda hitam tersebut sehingga menutup hatinya. Bila mana? Hari-hari buat, hari-hari buat, tak tinggalan. Ulama kata ianya dosa-dosa besar. Sebahagian mengatakan bahawa tuan-tuan, termasuk dosa-dosa kecil. Termasuk dosa-dosa kecil tuan-tuan ya. Inilah Ar-Ran. Apa dia tuan-tuan? Itu penutup hati yang dinyatakan dalam firman Allah, sesekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Barran na'ala qulubihim ma kanu yakzibun. Kan nak kata bahawa apa tuan-tuan? Bahkan masuk kata menutup hati tu apa tuan-tuan? Sebab kerja buat mereka tu apa dia? Yakzibun, mereka mendustakan. Tu buat orang kafir ni tuan-tuan. Hati mereka tak boleh terima dah Al-Quran, tak boleh terima dah Rasulullah depan mata ni, hati dah tutup. Itu sebab Abu Lahab, Abu Jahal, walaupun hidup di zaman Nabi tuan-tuan, nengok Nabi tu tuan-tuan, tapi tak boleh terima. Kenapa? Hati dah tutup tuan-tuan. Sebab Allah kata summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ini untuk orang kafir dan orang munafik tuan-tuan ya. Dia buta lah kau, dah pekak lah kau, dah bisu lah kau. Sebab apa tuan-tuan? Kerosakan yang kau buat. Itu sebab kita tak nak tuan-tuan, hati kita ni tertutup. Maka tuan-tuan, Allah anugerahkan apa dia tuan-tuan? Faqul tustaghfiru fa innahu kana ghaffar. Kan? Sebutlah istighfar tu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengampun, maha menerima setiap permohonan ampun. Baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan masuk syurga bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara tulus semata-mata kerana Allah. Dengar tuan-tuan ya. Ini belum mati tuan-tuan ya. Ini masa dia hidup. Itu sebab semalam tuan-tuan, Tuan Guru Haji Nasir, dia datang di masjid tuan-tuan. Dia memang tiap-tiap bulan dia kata masjid saya tuan-tuan. Kebetulan semalam saya tak ada kuliah tuan-tuan. Sampai bersama dengan Tuan Guru Haji Nasir ni tuan-tuan. Dia ngajar dalam kitab Medjar Ar-Rabih ni tuan-tuan ya. Iaitu himpunan-himpunan zikir dan kelebihan-kelebihan dia tuan-tuan. Dia kata la ilaha illallah ni kalau dibaca satu kali. Kan, kalau dibaca satu kali, apa dia? Dibersihkan hati, dikuatkan iman dan dikuatkan apa dia punya ingatan sehingga dia boleh sabut la ilaha illallah ketika nak meninggal dunia. Sehari satu kali tuan-tuan. Sehari satu kali saja. Disebut dalam kitab Medjar Ar-Rabih. Ini masa hidup tuan-tuan ya. Sebab ada masa lapang tuan-tuan, sebutlah seafdal zikir ni tuan-tuan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu sebab ada orang dia tak puih tuan-tuan ya. Sebut. Lepas semayang tu 33 kali tu tak puih dia dah. Dia nak juga sebut lebih. Maka tambahlah. Janganlah berhenti kat situ tuan-tuan ya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca kalimah la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan masuk syurga. Begitu jugalah Nabi bersabda lagi, kalimah la ilaha illallah tersebut boleh mencegah kamu dari segala yang diharamkan Allah bagi kamu. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan? Bila kita masuk kubur nanti tuan-tuan, benda yang ada dalam kubur tu macam-macam. Itu pun benda gaib yang kita tak nampak, tapi macam mana tuan-tuan? Ianya ada dan tidak diberi keizinan. Ada bila ada yang tanya saya, dia tu ustaz, saya ni nak pergi Mekah, pergi umrah 2 minggu ni. Macam mana pagi tadi? Semalam dia kata pergi ziarah kubur mak ni. Dia kata cakaplah, Assalamualaikum mak sihat. Saya nak pergi umrah ni, mak doakan saya. Saya pun menangis-nangis, dia kata, ustaz, boleh tak saya buat macam tu ustaz? Boleh tak saya buat macam tu?
Saya kata, kenapa lah bang? Yelah, sebab macam polik lah, berburak lah dengan kubur mak tu. Saya kata, bang, hanya orang rindu je akan buat macam tu. Hanya orang rindu je akan buat macam tu. Sebab apa? Pada hati anak, mak dia tu hidup tak pernah mati untuk diri dia. Dan bagi seorang anak, mak dia tu sentiasa hidup tak pernah mati. Nak kata bahawa apa? Bila pergi kubur tadi, bila kita cakap tadi tu, maka apa jadi tuan-tuan? Tu nama rindu. Rupa-rupanya Rasulullah, dia suruh kita beri salam bila lalu kubur. Orang kubur tu jawab tak? Jawab tak? Jawab. Tapi kita nak nongah. Yang nongah dia apa dia? Binatang-binatang. Katanya ulama kata hadis kan. Tapi kalau saya pergi jogging tu tuan-tuan, kalau saya lalu kat kubur-kubur yang nonggok kat kubur yang sengayut ni, bau tuan-tuan. Koro elok ada ngayut dengan tiang-tiang kan. Dia tu baru tak nongah. Kau kalau kubur dia kat dalam kubur semua baik-baik kot. Yang geng-geng ustaz daripada pandai ya tak. Kalau dongah, binatang pun lari tuan-tuan ya. Terus burung pun diam ya. Ni bau sengayut. Tak usah bau bal. Nak kata itu. Yang kedua, ketika peperangan Badar kan, lepas selesai tu, maka ketika itu Nabi gali lubang, Nabi ke bumi kan orang kafir ni. Maka Nabi cakap, sekarang kau percaya tak? Sekarang kau percaya tak? Sekarang kau percaya tak? Nabi sebut. Kan? Maka Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tengok dalam keadaan ni asal gerun. Sebab Nabi berkata dengan orang kafir yang masa hidup tak percaya pada akhirat. Bila dia mati Nabi cakap percaya tu, ketika itu sahabat-sahabatnya nengok tuan-tuan gerun. Insaf. Nak kata bahawa apa tuan-tuan, kalaulah kita jadi macam tu, maknanya kata apa, kita ni sebenarnya rindu nak cakap dengan mak. Rindu nak cakap dengan mak tuan-tuan ya. Maka dia pun menangis lah, dia kata, Ustaz, saya tak tahulah Ustaz. Rasa nak pergi lagi, rasa nak buat. Pergilah. Kan? Pergilah. Kerana ziarah kubur memang Nabi suruh. Yang jangan membuat, yang berguling kata kubur tu dah. Guling kan. Tu Nabi marah. Nabi marah. Tapi kalau abang buat, ikut apa yang Nabi suruh, mudah-mudahan dia jadi pahala untuk kita. Dan berdoa lah untuk seluruh ahli tanah kubur tu, supaya mereka diampunkan oleh Allah Ta'ala. Nak kata bahawa apa tuan-tuan, setiap bondo yang dijadikan oleh Allah, pasti Allah akan beri jalan keluar. Apa dia? Kalimah la ilallah. Dikatakan bahawa ada 7 amalan yang boleh menerangi alam kubur, iaitu ibadah yang ikhlas. Nak khabar kubur ni galap tuan-tuan ya. Memang kita tahu tuan-tuan, apa pun keadaannya tuan-tuan, kubur ni galap. Tu sebab diletak papan gendeng tu untuk apa tuan-tuan? Supaya ruang ada untuk apa tuan-tuan? Jenazah tu tidak dihimpit oleh tanah. Sebab kita tak boleh menyakitkan jenazah ni. Kalau kambuh itu boleh tak? Sebenarnya boleh ya. Tetapi Nabi khabar jangan sakitkan jenazah. Maka diajarkan letak papan tu untuk apa tuan-tuan? Supaya jangan dihimpit tawih. Padahal dia dah mati Ustaz, tak ada apa pun ya. Sampaikan dari riwayat mengatakan apa? Apabila bayi dalam kandungan tu, dia mati setelah ditiup roh. Kan? Dalam kandungan tu dia mati setelah ditiup roh. Dan bila dia keluar tu ada pula gigil gotai, maka perlu diurus dengan cara orang hidup. Maka disebut, Nabi sebut apa? Jangan dibuka aurat dia. Bayi tu, bayi kecil tu, apatah lagi orang tua. Kan? Apatah lagi orang yang dewasa dah tahu malu ni tuan-tuan. Itu semalam bila ada yang tanya semalam, pertama malam asal malam, dia kata, Ustaz, macam mana nak mandikan jenazah maknya Ustaz? Ni apa hal pula ni abang sejak balik hak nyai tanya soalan pasal maknya ni. Ni orang banyak pihak nyai. Abang tengok maknya mana ada, dia kata mak ada tengok maknya. Dia kata terfikir sebab dia kata ada ustaz tu cerita pasal apa ni, hukum mandikan jenazah maknya yang dia tu lelaki, kono dimandikan oleh lelaki. Ustaz, kalau saya tekan mandi tu tak jadi mandi Ustaz. Berbuah dada mula, macam mana nak mandi kan? Orang perempuan boleh mandi, orang perempuan tak boleh mandi kan? Sebab orang perempuan dia tak boleh melihat aurat orang lelaki. Sebab masa lahir dia tu lelaki. Cuma apa kau jual, dia ubah rupa bentuk dia. Maka orang lelaki tak nak kena mandi. Payah Ustaz, itu
abang, ustaz di KL tu, beberapa orang tu, ustaz pun nama Husnul tu, siapa nama dia kan, yang mandikan maknyah tu kan, sampaikan geng-geng maknyah yang bantu tu banyak yang insaf. Sebab apa? Darah tak berhenti keluar daripada kemaluan yang mati tu kan, yang meninggal tu. Maka yang maknya ni insaf semua. Kemudian Jakim buat program ni, tuan-tuan tengok tu kan, dia semayang berjemaah sama-sama ni kan. Ni keinsafan yang datang dia tu. Tapi nak kata bahawa apa? Tetap hukum dia dimandi oleh orang lelaki, orang perempuan tak boleh. Ya. Itu sebab setiap amalan tu bila kita buat ikhlas tu, dia pasti akan menerangi kubur kita, tuan-tuan. Kemudian berbakti kepada kedua ibu bapa. Ini pun ibadah yang besar. Menjaga hubungan silaturahim, tidak mensia-siakan umur untuk maksiat. Dah tua-tua, tuan-tuan. Itu bila sebenarnya pihak nyai itu, tuan-tuan, di kampung satu jadi plan 4 bulan. Itu ustaz, kita nak buat pihak nyai. Orang lelaki, orang perempuan tak payah pergi. Ustaz, kau nak pergi? Wih, ustaz tak rapik tu. Sini kerja banyak, susah nak pergi. InsyaAllah lah tahun-tahun akan datang. Gua jadi pergi. Bila jadi pergi, dia orang ni terpaksa lah bawa orang rumah. Sebab apa? Kota tak cukup, tak penuh dia kata. Jadi nak bawa bas tu kena penuh. Bawa lah pergi, kata alhamdulillah. Kan dia pun dapat jalan-jalan, pergi tengok dan sebagainya dia kata kan. Tapi nak kata bahawa apa, tuan-tuan? Kalau pergi tadi tu atas urusan apa dia? Melihat sampai orang, sampai lah pahala. Tapi kalau tengok sampai tak senonoh, sampai lah dosa. Kan? Apa Ustaz? Kalau kita pergi laki, panjang sikit akal, otak kau dan dah lah bawa den. Panjang sikit akal kau bah. Sakit hati saya dengar. Hey. Kalau boleh janganlah ke arah itu. Tidak mengikut hawa nafsu, bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah dan memperbanyakkan zikir kepadanya, yakni Allah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah senang apabila ruksah-ruksahnya, ruksah-ruksah darinya dilaksanakan. Apa dia, tuan-tuan? Iaitu keringanan. Kan? Ada beban, tuan-tuan, kemudian diberi keringanan. Musafir ada jamak qasar, dia ambil. Kan? Puasa, musafir boleh buka, tuan-tuan, tak ada masalah. Dan dia juga senang apabila azimah. Maksud azimah tu kalau tuan-tuan tengok pastu ialah ibadah yang sesuai dengan ketentuan normal, bukannya dikurangkan atau ditunda akibat perjalanan jauh. Dan yang lain-lain lagi, maksud kata apa? Kalau pergi musafir, dia tak buat semayang jamak kasar, boleh? Apa masalah? Kan? Itu sebab kita kata bahawa apa? Kalaulah puasa, kita ni tak terdaya, perjalanan lebih 2 marhalah, boleh buka, syarat ganti. Tapi kalau kita terdaya, tak nak buka, maka benda tu dibenarkan. Baik. Itu kena jaga diri kita lah, tuan-tuan ya. Sesungguhnya Allah mengutuskanku untuk menyampaikan agama yang lurus dan mudah, iaitu agama Ibrahim alaihi salam, yang dipanggil sebagai apa? Hanifah. Kan lembut, mudah, seronok, terima. Baik. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, kerjakanlah azimah dan terimalah ruksah, serta biarkanlah manusia untuk mengerjakan azimah atau ruksah, kerana perkara tersebut sudah cukup untuk menghindarkan kamu dari keburukan mereka. Maksud kata apa? Tak usah kelahi lah. Kau nak jamak, silakan. Kau tak nak jamak, suka hati kau. Kau nak sembahyang penuh, suka hati kau. Cuma cara tu pun betul lah, tuan-tuan ya. Saya kadang-kadang tu saya tengok bila saya bukan tak nak tiba untuk minggu yang ketiga tu, tuan-tuan, tapi saya kena ke Pontian, tuan-tuan ya, ngiring pelajar-pelajar ni di Pulau Selasa sampai Ahad. Bersapau saya, tuan-tuan, dekat Pontian orang cuti hari Jumaat, awak Ahad bubu cuti, tuan-tuan. Tapi nak kata, tuan-tuan, bila pergi sana tu, tuan-tuan, dia kan musafir, budak-budak ni musafir. Cuma jadi sebut kalau sembahyang jamak takdim tak boleh dipisahkan dengan apa-apa perkataan melainkan iqamah. Ni boleh pula, okey. Sila bersedia untuk sembahyang jamak jamak isyak. Saya kata manalah jadah korang belajar macam ni kan. Sebab jamak takdim tak boleh diselang-selikan dengan apa-apa benda, tak boleh. Hatta tuan-tuan sendiri lepas sembahyang maghrib tu nak jamak ni sikit perut terberak, tak boleh. Tuan-tuan pergi lama-lama tu tak boleh. Jadi tak sah lah. Tak boleh. Tak sah lah kalau dia kena tahu bangun kena buat.
Tapi kalau sakit perut, buang air lama, isyak kadang dia qasar sahaja. Itu tu kaedah dia. Janganlah pula dia pergi jamak kan pula lepas dia buang air tu buat lama. Tetapi kalau jamak takhir, boleh. Kan? Contoh sembahyang maghrib isyak dalam waktu isyak. Contoh sembahyang isyak dulu. Lepas tu kan minum teh lah, makan lah, dua langsat, solat langsat, durian, tolan durian. Lepas makan kamu sembahyang balik. Boleh. Dibenarkan. Sebab apa? Dua-dua waktu dah masuk. Tapi kalau satu waktu masuk, dia kena tunaikan di awal waktu kedua-duanya tanpa dipisahkan oleh apa-apa perkara. Itu kita kata tu cara kena betul lah. Kalau jamak takdim, tak ada masalah. Tapi bila jamak takhir, jangan lupa niat. Niat mana? Niat waktu zuhur tu. Saya nak jamak takhir lah. Baru boleh sembahyang jamak takhir. Kalau tak niat apa jadi? Dia kena qada sembahyang zuhur tadi. Qada macam mana? Qada dengan cara qasar. Boleh. Sebab dia musafir. Jangan qada jamak pula. Kenapa pula? Jamak apa ni? Jamak qada nama siapa mengajar tu. Itu sebab kita kata bahawa tuan-tuan, ilmunya ada. Itu sebab yang hindar kita apa tuan-tuan? Yang pertama tak ada ilmu, yang kedua jangan gaduh. Baik. Dan yang terakhir dia kata, hadis lain juga mengatakan bahawa barang siapa yang tidak menerima rukhsah daripada Allah, maka baginya dosa sebesar gunung Arafah. Subhanallah. Ni kata bahawa tuan-tuan, hadis riwayat Imam Ahmad ni mengatakan apa tuan-tuan? Rukhsah ni pilihan. Maksud kata apa? Siapa tak nak, jangan dikata rukhsah tak ada. Siapa tak nak, jangan kata rukhsah tak ada. Tapi ambillah mana yang lebih memudahkan kita. Sebab saya berhari-hari duduk dekat Pontian tu tuan-tuan, saya buat qasar sahaja. Sebab apa? Selesa. Kenapa selesa? Tak ada buat apa-apa. Kita hanya jadi pengurus pasukan untuk uruskan pelajar dan sebagainya. Cuma ada hari itu saya terpaksa jamak. Kenapa? Bila uruskan tu, jadual pack bona nak habiskan dalam tempoh 2 hari. Jadi dia saya buat jamak kasar. Kenapa tuan-tuan? Kerana kesesuaian keadaan kita. Sebab kita dalam tempoh musafir. Tapi ada orang tuan-tuan 10 hari duduk tuan-tuan masih jamak kasar. Itu saya tak faham tuan-tuan. 10 hari duduk masih jamak kasar. Saya tak faham saya tu tuan-tuan. Kenapa jadi macam tu? Sepatut 3 hari tidak masuk hari perjalanan. Mana semua 5 Hari sampai tak kira. Isnin tak kira. Selasa, Rabu, Khamis. Jumaat tak kira. Tapi kalau dia duduk 6 hari, maka dia tak ada jamak kasar. Dia kena hari perjalanan sahaja. Duduk 7 hari tak boleh. 10 hari, dia tak boleh. Tiba-tiba dia jamak kasar. Ni ada orang yang cerita sama saya tuan-tuan ya. Betul Ustaz, macam mana pula Ustaz? Dia kata, orang tu duduk 10 hari. Tapi semayang jamak kasar. Pelik saya tu. Entah. Yo, melainkan hari perjalanan ataupun hari nak pindah tempat lain. Dia tak ada. Tak ada masalah. Walaupun pindah tu 3 jongkar je. Yang mahal. Boleh lah tuan-tuan ya. Sebab dalam tempoh musafir. Ya, kena hati-hati dalam bab tu tuan-tuan ya. Supaya kita ni tidak salah dalam pengamalan. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan nak tanya tuan-tuan? Dalam bab tu ada? Tak ada ya. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat dan hidayah Allah. Sentiasalah kita mohon keampunan kepada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tankusna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa a'tina wa la tahrimna. Wa asirna wa la tu'sir alaina. Wa ardina wa rada'anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.